Testing, hello. Pada semua peserta, I cannot hear lah. Cik Azri, saya tak dengar Cik Azri. Boleh dengar saya tak? tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bermula sebentar saja lagi nanti. Ada makluman daripada Encik Rizal. Cik Rizal tak dengar sound system Betul Cik Rizal? Sekarang ni you dengar tak? Dengar Cik Rizal, saya dengar jelas Cik Rizal. Sekarang ni saya dah dengar, Alhamdulillah. Okey, baik Cik Rizal, thank you. Okay. Terima kasih di atas pembintangan video tadi. Kita mulakan acara kita pada petang ini. Yang berusaha Dr. Ahmad Parvez Haji Gulam Kadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Yang berusaha Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia. Rakan-rakan peserta alam maya yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syed Muhammad Hazri selaku moderator untuk sesi ini. Tajuk webinar kita pada petang ini ialah Pengkomersialan Teknologi MPOB dan Dana Bantuan PKS. Pihak kami merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Ahmad Parvez Haji Gulam Kadir, Ketua Pengarah MPOB, dan Yang Berusaha Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, yang sudi memenuhi jemputan sebagai ahli panel bagi program pada petang ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sesi webinar pada petang ini adalah anjuran bersama MPOB dan SME Corp Malaysia.
Tujuan webinar ini adalah untuk memberi penerangan kepada PKS berkenaan peluang untuk mengkomersialkan teknologi MPOB serta dana dan kemudahan yang disediakan oleh SME Corp Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, semestinya peranan MPOB dan SME Corp Malaysia kepada PKS sudah tidak asing lagi. Kita dapat lihat PKS dan juga pelbagai industri perniagaan yang terkesan berikutan penularan pandemik COVID-19 pada masa ini. Walaupun kita berada dalam pelan pemulihan negara, kedua-dua agensi mengambil inisiatif untuk bekerjasama mengadakan program webinar ini. Untuk makluman, program webinar yang lebih dikenali sebagai teknologi net pitching ini telah memasuki tahun kedua penganjurannya. Pihak kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada kedua-dua panel, peserta webinar dan semua rakan alam maya yang sudi meluangkan masa menyertai program ini. Merujuk statistik Jabatan Perangkaan Malaysia setakat pada Disember 2020, terdapat 5 kategori utama SMEs mewakili sektor perkhidmatan, pembinaan, perkilangan, pertanian dan pelumbungan dan kuari. Sejumlah 1.15 juta syarikat terbabit. Dari jumlah tersebut, 20% mewakili saiz kecil, 16% saiz sederhana dan 78.4% adalah mikro. Manakala bagi syarikat PKS yang telah mengkomersialkan teknologi MPOB, iaitu lebih dari 200 syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum memulakan acara pada petang ini, izinkan saya untuk berkongsi sedikit maklumat berkaitan program petang ini. Untuk makluman, program ini dibagikan kepada 2 sesi. Sesi pertama adalah ucapan dan perkongsian maklumat daripada ahli panel. Manakala sesi kedua adalah sesi soal jawab. Kepada peserta di aplikasi Zoom boleh bertanyakan soalan melalui ruang Q&A box dan kepada yang menyaksikan melalui live di FB MPOB atau SME Corp boleh bertanyakan soalan menerusi ruang komen. Semua soalan yang diajukan akan sebolehnya dipilih oleh moderator untuk diajukan kepada ahli panel. Pihak kami juga berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama kami untuk terus berada di dalam talian sehingga ke akhir program. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan tidak melengahkan masa, saya menjemput Yang Berusaha Dr. Ahmad Parvez Haji Gulam Kadir, Ketua Pengarah MPOB untuk menyampaikan ucapan dan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan alam maya yang dihormati sekalian. Boleh nampak skrinnya? Okay. Nampak, Doktor? Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat bersama-sama kita pada petang ini dalam program webinar yang akan membicarakan peluang pengkomersialan teknologi MPOB dan dana bantuan kepada PKS yang dianjurkan secara atas talian anjuran bersama MPOB atau Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan SME Corp. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak SME Corp Malaysia di atas kerjasama menjayakan penganjuran program webinar pada kali ini. Program secara maya anjuran MPOB dan SME Corp telah memasuki tahun kedua sejajar dengan norma baru yang bagi hebahan maklumat dan peluang-peluang komersialan teknologi MPOB dan dana bantuan kepada usahawan PKNS di seluruh negara. Pada tahun 2020 yang lepas, banyak 4 siri webinar telah dianjurkan yang merangkumi perbincangan berkaitan dengan peluang pengkomersialan teknologi dalam bidang oleokimia, teknologi makanan, teknologi makanan ternakan serta mekanisasi ladang dan perlindungan tumbuhan. Penganjuran siri program webinar pada tahun 2020 telah disertai oleh sebanyak 15,000 peserta dalam siri-siri yang ada 4 siri tersebut, dan daripada 4 sesi tersebut sebanyak 21 syarikat PKS telah menunjukkan minat
meneroka peluang pengkomersialan teknologi dalam industri sawit. Dan daripada 21 syarikat tersebut, sebanyak 9 syarikat telah menandatangani perjanjian untuk memperkomersialkan teknologi MPOB. Penganjuran program ini juga telah memberi impak dan kesan yang amat baik kepada usahawan PKS dan pegiat industri sawit yang merancangkan kemajuan ekonomi negara melalui amalan teknologi dan inovasi hasil penyelidikan tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penyelidikan MPOB adalah berasas atau berteraskan kepada strategi serampang 3 mata, iaitu menjurus kepada pendapatan tinggi, pembangunan lestari serta penambahan nilai. Bagi meningkatkan pendapatan industri sawit, strategi utama adalah meningkatkan produktiviti. Peningkatan produktiviti sawit bermula di peringkat pengeluaran bahan tanaman berkualiti, amalan pertanian baik yang merangkumi pematuhan kepada agronomi yang sempurna, amalan mekanisasi yang di ladang, teknik kawalan penyakit dan perosak pokok sawit, dan amalan integrasi ternakan dan tanaman dengan tanaman sawit. Pembangunan lestari dan amalan mampan melalui pelaksanaan persijilan mampan minyak sawit Malaysia atau MSPO secara mandatory bermula 1 Januari 2020 yang lepas, dan pematuhan peraturan alam sekitar yang memastikan pengeluaran minyak sawit mampan yang dapat diterima secara global. Strategi tambah nilai meningkatkan kegunaan minyak sawit dan produk keluarannya bagi pengeluaran produk-produk hiliran berasaskan sawit dan sektor makanan serta bukan makanan yang menjana pendapatan industri. Antara produk-produk makanan berasaskan sawit yang telah tersedia di pasaran termasuklah minyak sawit merah yang mengandungi khasiat pemakanan yang tinggi, vitamin E, santan sawit, margarin, aiskrim, sapuan coklat, produk-produk bukan makanan seperti produk penjagaan diri dan kecantikan, produk-produk pencucian berasaskan sawit, dan produk-produk biogysim dan biodiesel. Tuan-tuan dan puan-puan, MPOB berbangga dapat berkongsi maklumat berkenaan dengan peluang pengkomersialan teknologi MPOB yang berkaitan dengan industri sawit. Untuk makluman, pemindahan teknologi bagi tujuan pengkomersialan oleh syarikat dan usahawan tempatan adalah antara aktiviti utama MPOB. Setiap tahun, MPOB menganjurkan seminar pemindahan teknologi atau secara ringkasnya TOT, Transfer of Technology, seminar yang bertujuan untuk memperkenalkan teknologi-teknologi baharu yang dibangunkan oleh penyedia MPOB bagi tujuan pengkomersialan kepada pihak industri dan pengusaha sawit atau pengusaha PKS. Untuk tahun ini kita telah mengadakan seminar TOT kita pada 1 Julai yang lepas. Teknologi MPOB yang ditawarkan untuk pengkomersialan dikategorikan kepada 3 kategori utama, iaitu sektor huluan, pertengahan dan hiliran. Ini merangkumi teknologi di peringkat peladangan meliputi pengeluaran bahan tanaman, formulasi baja sawit, teknik-teknik kawalan penyakit dan serangga perosak, teknologi penghilangan, penggunaan produk-produk biogysim sawit dan penghasilan produk-produk hiliran. Sehingga ini, pengkomersialan teknologi MPOB telah menjana pendapatan dengan anggaran nilai pasaran melebihi 5 bilion ringgit. Sehingga tahun 2021, MPOB telah memperkenalkan sebanyak 709 teknologi dan sebanyak 191 perkhidmatan untuk dikomersialkan oleh pihak industri dan usahawan tempatan. Daripada 709 teknologi ini, sebanyak 221 teknologi dan inovasi MPOB telah pun dikomersialkan yang menyumbangkan kepada kadar pengkomersialan teknologi MPOB sebanyak 31.17%. Ini membuktikan bahawa teknologi yang ditawarkan
oleh MPOB berpotensi untuk dikomersialkan dan menyedia peluang kepada usahawan tempatan. Antara produk-produk atau produk-produk yang telah dikomersialkan adalah meliputi seperti baja, MPOB F1 hingga MPOB F6, formulasi baja untuk kawalan penyakit seperti Ganoderma, alat pemotong buah bermotor yang dikenali sebagai cantas, pemungut buah sawit lerai ataupun roller picker, jentera pengangkut buah sawit di ladang, produk-produk kosmetik dan dandanan diri dan pelbagai produk makanan berasaskan sawit. Tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Perusahaan Peradangan dan Komoditi KPPK melalui MPOB memberi tumpuan yang penting kepada usaha penyelidikan dan pembangunan serta pengkomersialan atau ringkasnya RD&C bagi peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi meliputi keseluruhan rantaian industri sawit. Pengkomersialan teknologi dalam industri sawit melibatkan penyertaan aktif syarikat-syarikat tempatan dan pemain perusahaan kecil dan sederhana atau PKS dalam pengeluaran secara komersial produk-produk yang dihasilkan melalui penyelidikan oleh MPOB. Pada kesempatan ini, saya mengalu-alukan penyertaan semua pihak untuk meneroka peluang pengkomersialan teknologi yang dibangunkan oleh MPOB. MPOB juga menawarkan khidmat nasihat teknikal dan perundingan bagi pengkomersialan teknologi dan pembangunan produk, termasuklah juga penggunaan fasiliti ataupun kemudahan-kemudahan penyelidikan serta teknologi rintis yang terdapat di MPOB. Kerjasama MPOB dengan syarikat tempatan dan pemain PKS melalui pengkomersialan teknologi telah melahirkan usahawan yang berjaya seperti usahawan yang mengeluarkan baja sawit, jentera-jentera peladangan, penggunaan biojisim bagi penghasilan produk seperti papan lapis, perabot dan komponen kenderaan serta pelbagai produk-produk makanan dan bukan makanan. Saya yakin dengan penglibatan pihak industri, usahawan serta pengusaha PKS dalam meneroka peluang pengkomersialan teknologi berkaitan sawit akan menjana pendapatan dan menyumbang impak yang positif kepada peningkatan daya saing industri sawit. Kita di MPOB ini kita merasakan bahawa industri sawit tidak boleh hanya bergantung kepada komoditi iaitu minyak masak ataupun minyak mentah sahaja. Kita perlu kepada sektor hiliran yang mana ia memberi pulangan yang lebih tinggi kepada pengusaha. Dengan kerjasama dan sokongan SME Corp yang terlibat secara langsung dalam pembangunan usahawan PKS, termasuklah peluang-peluang pembiayaan dana atau mewujudkan sinergi atau kekuatan dalam pembangunan usahawan PKS. Dalam konteks ini, MPOB menyediakan ekosistem pengkomersialan teknologi dengan khidmat kepakaran ataupun know-how pegawai penyelidik ataupun inventor, penghasil-penghasil teknologi dan penggunaan kemudahan atau fasiliti penyelidikan yang disokong oleh SME Corp dari aspek pembangunan perniagaan dan pembiayaan dana. Usaha ini adalah sejajar dengan matlamat kerajaan bagi memperkasakan pemain PKS terutama semasa kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19 yang turut memberi kesan kepada kesejahteraan ekonomi negara. Akhir kata, saya yakin dengan kerjasama yang terjalin antara MPOB dengan SME Corp dalam penganjuran program yang menyediakan peluang kepada usahawan PKS dan dapat memanfaatkan sepenuhnya dalam mencuburi bidang perniagaan yang berkaitan dengan industri sawit. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Ahmad Parvez. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada maklumat yang dikongsikan sebentar tadi, kita dapati banyak peluang yang tersedia untuk dikomersialkan oleh PKS melalui teknologi MPOB dari tiga jenis sektor. Okay, yang kita dapat tahu sebanyak 709 teknologi di mana PKS boleh merebut peluang tersebut. PKS perlu mengintai peluang bagi penghasilan produk untuk sektor peladangan, makanan,
makanan ternakan, kosmetik dan penjagaan diri serta perlindungan tumbuhan dan pelbagai lagi. Sebelum tu, ingin saya maklumkan peserta kita di Zoom adalah seramai 334 orang dan yang mengikuti di FB Live seramai 73 orang. Terima kasih diucapkan dan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Yang Berusaha Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan perkongsian beliau. Dipersilakan tuan. Encik Rizal, tolong unmute Encik Rizal, tak dengar. Kepada panel kita, Sorry. Encik Rizal. Sorry ya. Okey. Terima kasih Lupa nak tuan. unmute tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Yang Berusaha Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, yakni MPOB, pihak pengurusan SME Corp Malaysia dan MPOB, pegawai-pegawai dari SME Corp Malaysia dan MPOB yang turut serta di dalam sesi webinar TNP kali ini. Seterusnya hadirin hadirat rakan PKS yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia kerana telah sudi menjemput saya untuk memberi ucapan dan berkongsi sedikit maklumat berkenaan bantuan yang ditawarkan oleh SME Corp Malaysia di dalam sesi webinar Technology Need Pitching, yakni TNP, yang diadakan pada hari ini. Saya juga cukup teruja kerana pada tahun ini kerjasama strategik di antara SME Corp Malaysia dan MPOB di dalam penganjuran webinar TNP ini diteruskan. Bukan sahaja satu sesi tetapi 4 sesi yang bakal memberi fokus kepada subsektor yang berbeza di samping menggalakkan lagi pengaplikasian inovasi dan teknologi terkini di dalam ekosistem perniagaan sedia ada. Sesi webinar ini adalah satu platform yang sangat efektif kerana ia berfungsi sebagai satu medium penyebaran maklumat berkenaan teknologi dan inovasi untuk digunakan oleh para usahawan. Dan di samping itu juga program sebegini turut memberikan ruang untuk berkongsi maklumat penting seperti bantuan, insentif dan juga produk terkini yang ditawarkan oleh kerajaan melalui SME Corp Malaysia, khususnya untuk dimanfaatkan oleh PKS dan usahawan yang terlibat dengan industri sawit di Malaysia. Kita sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 telah banyak mengubah rutin kehidupan harian kita. Oleh itu, kita harus mengadaptasi norma baru bagi mengekang penyebaran wabak dan memastikan keselamatan kita semua terpelihara. Maka sesi seminar secara dalam talian ini amat sesuai dengan keadaan semasa. Saya difahamkan bahawa sesi webinar yang telah dijalankan pada tahun lepas telah mendapat sambutan yang menggalakkan, yang merekodkan ribuan peserta yang menonton dan mendapat manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, menyedari bahawa PKS merupakan pemacu pertumbuhan ekonomi, kerajaan melalui SME Corp, SME Corp Malaysia telah menyediakan pelbagai bantuan untuk memaju dan memperkasakan PKS. Dan sejumlah lebih 30 program dan inisiatif telah diwujudkan di bawah SME Corp di dalam 5 bidang, iaitu pembangunan kapasiti, pembiayaan kewangan, inovasi dan teknologi, akses pasaran dan sokongan infrastruktur. Dan bersesuaian dengan topik kita pada hari ini, iaitu teknologi industri kelapa sawit, suka saya kongsikan beberapa bantuan yang ditawarkan oleh SME Corp Malaysia.
Di SME Corp Malaysia melalui program penarafan daya saing PKS untuk peningkatan atau lebih dikenali SCORE, iaitu SME Competitiveness Rating for Enhancement. Penilaian dan diagnostik secara menyeluruh dilaksanakan ke atas syarikat oleh Kaunselor Perniagaan SME Corp Malaysia. Melalui penilaian ini, PKS berupaya mengenal pasti kelemahan dan juga penambahbaikan yang perlu dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi struktur syarikat. Kaunselor Perniagaan SME Corp Malaysia akan membantu memberi khidmat nasihat serta memadankan PKS dengan bantuan yang bersesuaian dengan keperluan semasa. Dan pada tahun 2020, ini tahun lepas, SME Corp Malaysia telah memperkenalkan sistem pendaftaran status PKS di mana sijil pendaftaran ini dijadikan sebagai satu dokumen asas PKS sebelum menerima apa-apa bantuan daripada SME Corp Malaysia. Ini bagi memastikan setiap PKS yang memohon untuk mengikuti program atau mendapatkan bantuan memenuhi definisi PKS nasional yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum mendaftar untuk melayari laman sesawang SME Corp, iaitu smecorp.gov.my untuk berdaftar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, memandangkan PKS Mikro merupakan kelompok majoriti di dalam ekosistem perniagaan di Malaysia adalah penting bagi kerajaan menyediakan bantuan bersasar kepada PKS Mikro ini. Kerajaan melalui SME Corp Malaysia telah memperkenalkan program Micro Connector yang merupakan salah satu inisiatif bagi membangunkan perusahaan mikro dan komuniti golongan inklusif seperti belia, wanita, komuniti B40 dan lain-lain di negara ini. Dan program Micro Connector ini bertujuan untuk memberikan bantuan peringkat awal kepada perusahaan mikro dalam menubuhkan dan menjalankan perniagaan serta melatih komuniti golongan inklusif seperti yang dinyatakan tadi, yakni belia, wanita dan juga komuniti B40 untuk membolehkan mereka menjana pendapatan melalui keusahawanan. Dan di bawah program ini, bukan sahaja syarikat bertaraf mikro diberi keutamaan, malah penyedia perkhidmatan dari kalangan PKS turut memainkan peranan dalam meningkatkan lagi keupayaan PKS mikro. Selain daripada itu, fokus kepada PKS mikro turut diberi perhatian di bawah program Ekosistem Inklusif PKS atau singkatannya IC. Ya, IC ini bahasa Inggeris bermaksud Inclusive SME Ecosystem. Di mana program ini adalah kesinambungan daripada program berimpak tinggi 6, yakni program inovasi inklusif yang telah dilaksanakan oleh SME Corp di bawah pelan induk PKS 2012 sehingga 2020. Dan objektif program IC ini adalah untuk memperkasakan kumpulan 40% terendah dalam piramid pendapatan dengan memanfaatkan inovasi. Dan di bawah program ini juga skop bantuan geran maksimum sebanyak RM200,000 diberikan kepada inovator ataupun PKS bagi kerja-kerja perlindungan harta intelek, reka bentuk konsep dan pembangunan prototipe, ujian dan pengesah sahihan produk, pensijilan kepatuhan dan kawal selia. Dan pendaftaran bagi program ini dibuka pada bulan ini, tahun ini. Dan seterusnya saya juga ingin menekankan di sini golongan belia turut menjadi kelompok yang sangat penting di dalam memastikan pertumbuhan ekonomi terus konsisten. Oleh yang demikian, program Tunas Usahawan Belia Memputera yang dilaksanakan oleh SME Corp sejak tahun 2014 lagi menyokong dasar pembangunan belia negara yang mana keusahawanan merupakan antara bidang tumpuan utama untuk belia maju
ke hadapan. Dan program Tunas Usahawan Belia Bumi Putera ini atau lebih dikenali TUBE, menyasarkan golongan belia yang berumur antara 18 hingga 30 tahun yang mempunyai minat mendalam untuk melibatkan diri dalam keusahawanan, khususnya belia yang mempunyai sijil kemahiran asas daripada institusi latihan atau pusat kemahiran tempatan. Dan di bawah program TUB ini, geran maksimum sebanyak RM15,000 diberikan kepada belia yang terpilih selain kursus latihan keusahawanan yang lengkap serta khidmat nasihat berterusan daripada kaunselor perniagaan SME Corp turut disediakan. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kerajaan juga komited dalam usaha untuk membangunkan PKS Bumi Putera dengan menyediakan bantuan di bawah program peningkatan keupayaan PKS Bumi Putera yang lebih dikenali program BIP yang menawarkan bantuan geran padanan sehingga maksimum RM500,000 dan bermatlamat untuk meningkatkan lagi daya saing PKS Bumi Putera. Dan program BIP ini menawarkan pakej bantuan PKS untuk pensijilan dan sistem pengurusan kualiti, peningkatan pembukusan, pembangunan dan inovasi produk, produktiviti dan otomasi, penjenamaan dan promosi serta aplikasi dalam talian seperti e-dagang, e-pembayaran dan juga aplikasi ICT. Dan program BIP ini dikhususkan kepada entiti perniagaan dengan milikan sekurang-kurangnya 60% pegangan Bumi Putera. Seterusnya, bantuan kewangan yang disediakan di bawah Business Accelerator Program menawarkan bantuan kewangan dalam bentuk geran padanan sebanyak 50% daripada keseluruhan kos pembangunan yang diluluskan akan dibiayai melalui pemadanan geran maksimum sehingga RM400,000. Dan tempoh projek yang dirancang haruslah disiapkan di dalam tempoh 6 bulan. Selain dari geran padanan, program BAP ini juga, yakni Business Accelerator Program, menawarkan pembiayaan pinjaman mudah dari rakan strategik SME Bank dengan jumlah pinjaman sehingga RM1 juta dengan kadar pembiayaan sebanyak 4% setahun dan tempoh bayaran adalah sehingga 10 tahun. Untuk makluman semua, baru-baru ini juga SME Corp Malaysia dengan kerjasama MIDF telah melancarkan skim pembiayaan pengukuhan PKS, singkatan SMERF, yakni dalam bahasa Inggerisnya SME Revitalization Financing, yang diumumkan di bawah Pelan Pemerkasa sebagai langkah untuk membantu PKS mengharungi keadaan ekonomi yang tidak stabil tatkala kita sedang di dalam proses pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara pasca COVID-19. Dan program pembiayaan ini menyediakan bantuan kewangan yang menyeluruh bagi PKS berdaya maju yang menghadapi kekangan kewangan serta PKS dari sektor terpinggir. Jumlah pembiayaan minimum adalah RM50,000 dan maksimum adalah RM250,000 meliputi pembiayaan bagi tujuan pembelian aset, perkakasan ICT dan juga modal kerja. Jadi PKS yang berminat bolehlah terus menghubungi MIDF untuk membantu ataupun memohon bantuan ini. Di samping itu, pasaran ekspor juga turut menerima impak yang besar apabila kedudukan ekonomi seluruh dunia terjejas kerana wabak COVID-19. Namun ini tidak bermaksud aktiviti ekspor perlu ditangguhkan kerana rantaian bekalan dan pasaran ekspor memainkan peranan yang signifikan serta menyumbang kepada perkembangan ekonomi. Dan melalui galakan ataupun program galakan ekspor Bumi Putera di bawah SME Corp, hasrat kerajaan adalah untuk meningkatkan bilangan PKS Bumi Putera berprestasi tinggi dengan potensi untuk pasaran ekspor serta mewujudkan rangkaian dan rantaian bekalan dalam kalangan PKS Bumi Putera. Dan di bawah inisiatif
galakkan ekspor Bumiputera ini, PKS boleh melaksanakan aktiviti ekspor yang dibiayai secara geran bersamaan seperti penubuhan pejabat fizikal atau operasi perniagaan di luar negara, aktiviti pemasaran dan promosi di luar negara, pembangunan jenama, penyelidikan pasaran, kajian kebolehkelaksanaan, serta risikan pasaran dan pakar industri dan ejen pemasaran, ya, serta lain-lain komponen di bawah galakkan ekspor Bumiputera. Maksimum geran yang ditawarkan adalah sebanyak RM500,000 ataupun 50% daripada jumlah kos projek tersebut. Dan kepada PKS yang berminat, borang permohonan boleh dimuat turun di laman sesawang rasmi SME Corp Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di bawah inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi negara, iaitu penjana, kerajaan telah memperuntukkan dana khusus bagi pembangunan portal PKS yang menyeluruh, iaitu melalui portal My Assist MSME yang dikendalikan oleh SME Corp Malaysia ini merupakan satu platform yang mana boleh memudahkan PKS mendapat maklumat perniagaan, khidmat nasihat dan peluang pemasaran secara dalam talian. Dan antara aplikasi interaktif di dalam portal ini adalah seperti aplikasi Meet Me, di mana PKS berpeluang untuk mendapatkan khidmat nasihat secara percuma dari kaunselor perniagaan SME Corp Malaysia secara dalam talian. Dan di bawah aplikasi Match Me pula, PKS berpeluang untuk menyertai sesi padanan perniagaan yang berupaya untuk membuka pasaran perniagaan dengan lebih luas. Kami akan menghubungkan PKS dengan syarikat-syarikat tertentu seperti multinationals, GLCs ataupun firma-firma antarabangsa dan menghubungkan sesama PKS sendiri. Dan saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama melayari portal My Assist MSME ini di myassist-msme.gov.my. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut inisiatif yang interaktif dan terkini ini. Sebenarnya banyak lagi bantuan yang SME Corp Malaysia tawarkan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam masa yang diperuntukkan ini. Dan ada juga yang sedang dikemas kini dan akan diumumkan dari masa ke semasa. Dan harapan saya agar tuan-tuan dan puan-puan dapat melayari portal yang saya sebutkan tadi, myassist-msme.gov.my, untuk mendapat segala maklumat dan inisiatif serta bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Saya juga berharap agar para hadirin yang telah ataupun ingin menceburi bidang perniagaan tidak mudah putus asa dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa berkenaan dengan bantuan kerajaan yang berkesan di dalam memajukan lagi perusahaan anda semua. Perlu diingatkan bagi setiap bentuk bantuan dan insentif yang disediakan berkemungkinan tidak bersesuaian dengan sesetengah perniagaan, kerana setiap perniagaan yang dijalankan mempunyai keunikan dan keperluannya tersendiri. Program webinar sebeginilah yang menjadi medium perantaraan untuk agensi kerajaan menilai, menambah baik dan juga memperkenalkan program yang menjadi keperluan berdasarkan kepada maklum balas dan komen yang akan tuan-tuan dan puan-puan kongsikan bersama-sama dengan saya dan ahli panel yang lain. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan telah bersedia untuk sama-sama menyumbang idea dan buah fikiran ke arah memastikan industri PKS di Malaysia, terutamanya dalam industri sawit ini, terus berkembang maju. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sekian saja sedikit perkongsian untuk sesi webinar kita pada hari ini. Saya mengharapkan sokongan tanpa henti tuan-tuan dan puan-puan bagi kesemua sesi webinar yang akan dianjurkan nanti, dan saya pasti banyak informasi dan inisiatif terkini kerajaan boleh dimanfaatkan oleh semua. Akhir kata, terima kasih kerana telah sudi meluangkan masa mengikuti sesi webinar ini dan sentiasa jaga SOP, jaga diri dan insya-Allah
semoga ujian Allah pada kita semua dapat kita harungi dengan sabar dan tenang. Itu sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Tuan Said Hazri. Terima kasih Yang Berusaha Encik Rizal Naini atas ucapan dan perkongsian Tuan berkaitan dana yang disediakan oleh SME Corp Malaysia sebentar tadi. Penuh padat dan kompak, Encik Rizal. Apa yang menarik daripada maklumat yang dikongsikan, kita dapat lihat lebih daripada 30 program dikategorikan dalam 5 bidang. Bidang-bidang berkenaan merangkumi pembangunan kapasiti, pembiayaan, pasaran, sokongan infra dan teknologi. Itu apa tu? Selain daripada itu, kepentingan untuk mendaftar pada sistem pendaftaran status PKS juga amat penting kerana ia adalah syarat sebelum PKS menerima bantuan. Selain itu, platform penyebaran maklumat yang Tuan kongsikan tadi adalah sangat komprehensif seperti portal MyAssist MSME juga harus pakai oleh PKS di dalam memastikan perniagaan bergerak seiring dengan keperluan semasa serta berupaya untuk terus kekal relevan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman sedikit, sesi kita pada kali ini dihadiri oleh pelbagai lapisan PKS dari seluruh Malaysia. Saya dapat soalan daripada syarikat, daripada Sandakan, daripada Johor, seluruh Malaysia yang ingin menyertai program ini. Terima kasih diucapkan juga kepada semua peserta yang berada di ruang Zoom. Tuan-tuan dan puan-puan, program kita masuk sesi kedua. Pada sesi ini, panel akan menjawab soalan yang telah diutarakan oleh peserta. Moderator akan mengajukan soalan kepada panel untuk dijawab. Okey. Untuk sesi ini, saya akan secara selang-seli bertanyakan kepada panel kita. Kita mulakan soalan diajukan kepada Dr. Ahmad Parvez dulu. Untuk soalan pertama, Doktor. Ya, Syed. Soalan pertama, ada soalan bertanya, bolehkah kami mengetahui secara mendalam proses pengkomersialan teknologi MPOB? Okey, terima kasih kepada pihak yang bertanya. Okey, secara ringkasnya proses kita panggil apa ni, pengkomersialan teknologi itu pada mereka yang berminat, mereka bolehlah melihat dalam laman sesawang MPOB lah, laman TOT kami untuk melihat teknologi-teknologi yang ada, dan sekiranya ada teknologi yang mereka berminat, mereka bolehlah menulis surat ataupun menghantar surat tunjuk hasrat lah ataupun tunjuk minat, letter of intent kepada MPOB, boleh ditujukan kepada saya, kepada Ketua Pengarah, ataupun boleh di laman sesawang ada alamat bahagian korporat kita, boleh menghubungi mereka, dan daripada situ pihak kami akan menghubungi pihak tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk perbincangan lanjut, dan selepas kita melihat kepada teknologi yang tuan-tuan dan puan-puan berminat, kita akan teruskan dengan usaha menandatangani perjanjian lah. Dari perjanjian itu kita akan menentukan terma dan syarat yang mudah, yang mana yang baik untuk kedua-dua pihak, MPOB dan juga pihak yang berminat. Selepas itu barulah kita akan mendapatkan kelulusan. Untuk pengkomersialan kami perlulah mendapatkan kelulusan lembaga dan juga yang bawa menteri. Walau bagaimana proses ini tidak akan mengambil masa yang lama lah. Secara ringkasnya yang terbaik ialah layari laman web kami, lihat kepada teknologi yang ada dan nyatakan pada kami, tulis pada kami email kepada MPOB mengatakan teknologi yang kita minat, dan kami akan kumpulan ataupun bahagian korporat kami akan menghubungi tuan-tuan dan puan-puan untuk perbincangan lanjut sehingga insya-Allah teknologi dapat dikomersialkan. Terima kasih. Terima kasih Doktor. So tuan-tuan dan puan-puan PKS, kepentingan kepada letter of intent perlu dikemukakan kepada MPOB. Bagi step yang seterusnya lah akan di follow up by pasukan pengkomersialan MPOB. Saya ajukan soalan yang pertama kepada Encik Rizal pula. Encik Rizal, apakah syarat-syarat asas yang perlu dipenuhi oleh PKS bagi mendapatkan bantuan daripada SME Corp Malaysia? Okey, terima kasih atas soalan kepada yang bertanya. Syarat-syarat asas yang perlu dipenuhi oleh PKS mendapatkan bantuan daripada SME Corp Malaysia, dia memang sama untuk semua program yang kita ada di SME Corp ini.
Dan ada syarat-syarat tambahan, tetapi saya mention syarat-syarat asas lah. Yang pertamanya, syarikat perlu berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, so kena registered business lah. Yang keduanya, minimum 60% milikan tempatan. Maksud ia mestilah ada menunjukkan company itu ataupun syarikat itu milik oleh Malaysian lah, ya. Bukannya orang luar, tapi kena 60%. Yang ketiga, memenuhi definisi PKS. Sebab definisi PKS ni bergantung kepada jualan ataupun revenue tahunan serta atau bilangan pekerja. Ya, jadi kita ada definisi yang telah ditetapkan oleh SME Corp yang telah diluluskan oleh kerajaan di bawah Majlis Pembangunan Usahawan dan SME Kebangsaan. Dan yang seterusnya mempunyai lesen premis yang sah. Ya, I think this one's very, orang cakap, very straightforward lah. Dan beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan sebab kita nak make sure PKS tu memang ada business, tetapi menunjukkan bukti dari segi penyata akaun, sekiranya ada transactions untuk 6 bulan tu bermaksud dia memang operasi lah. Dan yang terakhirnya menjalani penilaian skor. Seperti saya nyatakan tadi, skor ni adalah satu penilaian ataupun diagnostic tool untuk kita menilai sesuatu company itu dari segi kelemahan, dan dari situ kita akan fokuskan ataupun tengok apakah penambahbaikan yang boleh kita berikan kepada PKS tersebut, sama ada dalam bantuan kewangan ataupun dalam bentuk latihan dan pembangunan kapasiti, dan juga perkara-perkara lain yang boleh kita lihat lah, sebab score is a very comprehensive assessment yang kita akan buat. Ya, terima kasih. Okay, terima kasih Cik Rizal. So PKS di luar sana, apa yang dinyatakan syarat-syarat tadi saya rasa ada tertera di slide yang telah dikemukakan tadi. Contohnya skor, status PKS dan syarat-syarat pendaftaran SSM. Okay. Terima kasih Cik Rizal sekali lagi. Untuk soalan seterusnya, kita tujukan kepada Dr. Ahmad Parvez. Soalan untuk doktor, untuk mengatasi cabaran di sektor peladangan sawit menerusi penggunaan teknologi, apakah MPOB turut menawarkan teknologi kejenderaan ladang untuk dikomersialkan? Okey, terima kasih Cik Said dan juga pada pihak yang bertanya. Seperti mana yang kita ketahui lah, kini industri sawit kita ni satu industri yang kita panggil very labour intensive, di mana mereka memerlukan apa kita panggil belia ataupun pekerja-pekerja atau buruh yang ramai lah. Untuk makluman, kita di industri kita sekarang ni memang menghadapi kekurangan buruh lah. Mungkin banyak kita dapat dalam bacalah akhbar-akhbar di mana kita terlalu banyak bergantung kepada buruh khususnya daripada Indonesia dan negara-negara lain. Dan dengan buat masa ini tambah dengan penutupan sempadan disebabkan oleh pandemik COVID ni, kira kita dapati kini lebih kurang 50,000 pekerja asing yang diperlukan sebenarnya mengalami kekurangan lah. Jadi ini menyebabkan kementerian dan juga industri sebenarnya kini lebih memberikan fokus dan tumpuan kepada kejuruteraan ataupun penggunaan jentera. Dan untuk makluman MPOB juga, hasil kajian kami selama banyak, saya rasa mungkin dah lebih 30 tahun kajian kejuruteraan ladang dilaksanakan, MPOB telah menghasilkan lebih kurang 47 teknologi berkaitan dengan mekanisasi dan kejuruteraan ladang. Dan kita ada banyak pattern yang telah kita hasilkan. Jadi kita menyediakan kemudahan-kemudahan ini. Kita ada teknologi termasuk yang terbaru yang kita perkenalkan pada tahun ini ialah kita panggil mobile lifter untuk memindahkan. Kalau sekarang ni kalau di ladang kecil, pihak ladang selepas memungut buah, mereka akan longgokkan buah di tepi jalan. Kemudian pekerja terpaksa mengangkut satu persatu tandan masuk ke dalam lori untuk dibawa ke kilang. Apa yang berlaku sekarang, kita ada mobile lifter di mana teknologi ini yang baru kita komersialkan, dan alhamdulillah telah ada pun satu pihak yang berminat dan akan menandatangani perjanjian. Dan apa yang berlaku ialah buah-buah ni semua akan dimasukkan terus ke dalam lifter, di macam roro lah. Kalau yang biasa kita nampak kan, tempat-tempat peminat rumah sebagainya. Jadi buah ni akan masuk ke situ dan
lifter ni tadi macam Roro tadi ni akan bila mana telah penuh akan menggunakan cara hidrolik akan memindahkan buah ni terus ke dalam lori. Jadi tanpa melibatkan kita mengangkat buah satu persatu lah. Yang di sini akan menjimatkan tenaga kerja tanpa mengangkat atau membuat kerja dua kali lah. Yang ini antara contoh. Kita juga satu teknologi yang paling popular ialah Cantas lah. Cantas. Saya pun nampak ada tadi soalan berkenaan dengan Skidik skim diskaun Cantas. Cantas antara alat penuai kita panggil elektrik. Yang sekarang elektrik, dulu kita menggunakan diesel, petrol, sekarang kita guna elektrik atau bateri, di mana alat ini membantu kita memudahkan mengait buah. Ini antara contoh. Kita ada banyak juga sebenarnya jentera-jentera lah yang kita hasilkan. Jadi memang selain itu MPOB juga kita menyediakan kursus operasi mekanisasi ladang. Jadi selain kita menghasilkan teknologi, kita memperkenalkan teknologi untuk dikomersialkan, kita juga melatih belia-belia tempatan untuk dilatih dengan semuanya ditanggung oleh dana dari kerajaan. Kita latih selama lebih kurang 6 bulan. Mereka keluar, mereka boleh bekerja di industri sawit, khususnya melibatkan mekanisasi lah. Dan akhirnya kerajaan juga lah memberikan penekanan yang cukup tinggi lah kerana dengan kekangan pekerja sekarang, rakyat kita pun tak berminat nak bekerja dalam ladang sawit kerana kita tahulah kerjanya bukan mudah, agak berat dan orang kata 3D lah, dirty, dangerous, difficult ni. Jadi kita juga sekarang ni kerajaan telah akan menyalurkan dana padanan lah sebanyak 30 juta dan 30 juta daripada industri untuk kita tubuhkan satu konsortium kita panggil sebagai MARKOP, konsortium mekanisasi dan otomasi. Di sini ialah projek mungkin 3 hingga 5 tahun di mana kita akan kerjasama dengan industri untuk menghasilkan jentera ladang yang lebih cekap dan yang sesuai untuk digunakan di ladang lah. Jadi itu cara ringkasnya lah. Terima kasih Cik Syed. Terima kasih Doktor. Daripada penjelasan tadi saya tambah sedikit. Mungkin kepada PKS di sana yang ingin melihat teknologi-teknologi MPOB, boleh ke laman web www.mpob.gov.my. Pada pautan sebelah kanan ada tertera ikon TOT dan PKS boleh klik dan lihat pelbagai jenis teknologi tersedia. So selain daripada itu, tuan-tuan boleh melihat teknologi yang baru dilancarkan pada tahun ini semasa seminar TOT di media sosial MPOB, di FB dan di YouTube. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya nak bertanyakan soalan kepada Encik Rizal. Soalan kedua, pada masa sekarang terdapat banyak teknologi terkini yang memudahkan proses perniagaan. Kerajaan turut menyediakan bantuan di dalam memastikan pengaplikasian teknologi ini berlaku sekaligus meningkatkan keupayaan PKS. Adakah bantuan sedia ada ini menepati keperluan semasa PKS? Okay, terima kasih Tuan Syed. Berkenaan dengan bantuan sedia ada menepati keperluan semasa PKS, soalan dia. Jadi sebelum sesuatu program ataupun inisiatif itu dirangka ataupun ditambah baik, kita, SME Corp lah akan menilai program-program yang sedia ada. Sebabnya kita nak tahu sama ada keberhasilan daripada program itu telah menepati keperluan PKS tersebut. Jadi penilaian akan dibuat dan perincian terutamanya kepada KPI dan objektif serta hasil yang disasarkan akan menjadi kayu pengukur kepada penentuan sama ada program itu akan diteruskan dengan tambahan peruntukan ataupun sebaliknya. Itu satu. Yang keduanya, kita juga menjalankan kaji selidik. Kaji selidik yang dijalankan bagi mendapat respon daripada penerima geran serta peserta program untuk kita bincangkan bukan hanya di peringkat agensi tetapi juga di peringkat kementerian sebelum kita submit our proposal kepada kementerian dan juga kepada pihak yang lebih di atas lah, terutamanya APU dan MOF ya. Dan begitu juga kita mendapat maklum balas selain daripada penilaian, kaji selidik, kita juga mendapat maklum balas dari PKS melalui sesi libat urus untuk menentukan sama ada bantuan yang sedia ada itu menepati keperluan semasa PKS. Jadi yang tu memang kita buat jalankan secara
rutin lah, maksudnya setiap kali nak adakan satu program yang baru kita perlu lakukan tersebut, memang ada proses. Dan satu lagi saya juga nak menekankan di sini bahawa bila kita tengok dengan keadaan semasa, yang mana perkembangan teknologi dan inovasi di kalangan PKS ini telah berkembang dengan pesatnya, maka dengan itu bantuan-bantuan berlandaskan penggunaan ataupun pengadaptasian teknologi serta inovasi diteliti dan juga dihalusi supaya apakah perkara ataupun elemen yang perlu kita titik beratkan. Contohnya permulaan reka bentuk konsep, ya, dan juga pendaftaran harta intelek sehinggalah kepada pembelian peranti ataupun peralatan tersebut serta bantuan-bantuan yang sedia ada agar innovation ataupun inovasi yang dihasilkan itu dapat dikomersialiskan. Jadi ini juga kita titik beratkan, dan kita sebelum ini mempunyai satu program yang mana kita panggil program ideation until commercialization. So daripada idea sampailah kepada pengkomersialan, di mana terdapat banyak cabaran dan milestone yang tertentu yang perlu kita bantu kepada PKS yang ingin berjaya dalam inovasi tersebut, ya. Dan kalau kita tengok dari segi program yang kita ada yang melibatkan teknologi, ya, elemen-elemen teknologi pendigitalan dan e-commerce di bawah SME Corp ada yang saya sebutkan tadi seperti micro connector, business accelerator program, BIP, yang untuk Bumiputera Enterprise Enhancement Program. Elemen-elemen inovasi, teknologi dan pendigitalan memang ada di dalam program tersebut, dan kita akan bantu mengikut apa yang perlu oleh PKS tersebut agar mereka lebih berdaya saing dan mempunyai kualiti hasil untuk dikomersialkan dengan lebih tinggi, ya. Di samping itu kita juga mempunyai My Assist MSME yang saya nyatakan tadi, yang mana kita memberi khidmat nasihat bukan hanya kepada SME, program-program SME Corp Malaysia, tetapi program-program yang lain. Umpamanya program inisiatif yang telah diumumkan di bawah pakej rangsangan ekonomi. Seumpamanya baru-baru ni yang terkini adalah program pupuk. Pupuk ni adalah satu program untuk untuk micro enterprise di bawah MCMC, ya. So kita pun bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu agar PKS ataupun usahawan mikro ini dapat bantuan yang sewajarnya, dan juga banyak lagi program yang lain yang kita wawarkan dan juga bantu dari segi khidmat nasihat. Terima kasih Encik Rizal. So tuan-tuan dan puan-puan PKS, daripada penjelasan tadi kita dapat lihat bantuan yang disediakan oleh pihak SME Corp merangkumi keseluruhan Encik Rizal, rantaian, dan dia setiap bantuan tu dia mendapat respon feedback daripada PKS sebelum diberi. So seterusnya, soalan yang seterusnya saya akan ajukan kepada Dr. Ahmad Parvez. Soalannya berbunyi, adakah MPOB bersedia bekerjasama dengan penggiat PKS bagi pembangunan produk yang berasaskan sawit dan bagaimana caranya? Okey, terima kasih. Sebenarnya MPOB memang sentiasalah mengamalkan sikap pintu terbuka lah. Kita bersedia untuk bekerjasama dengan setiap pihak, pembangun teknologi ataupun formulasi produk dalam untuk bersamalah untuk membangun teknologi ataupun formulasi produk lah, untuk memastikan industri sawit ini berkembang lah. Jadi sebenarnya kita selain daripada kita memperkenalkan teknologi yang kita ada, kita juga berkongsi kepakaran kita lah. Jadi bukan setakat kita hanya kata okey ini teknologi kami, okey take it or leave it ataupun ambil dan jalan teruskan, tapi kita juga membantu dari segi perkongsian kepakaran. Kita ada pegawai-pegawai kita yang akan memberi khidmat kepada syarikat-syarikat yang berminat. Bila mana mereka berminat, jadi kita akan bimbing sehingga mereka berjaya menghasilkan produk dan juga seterusnya untuk dikomersialkan. Sampai itu kita juga menyediakan kemudahan penyelidikan
seperti loji rintis, makmal dan perkhidmatan. Mungkin ada sebahagian daripada mereka di luar sana mungkin ada minat ataupun berhasrat untuk menghasilkan suatu produk yang belum dikomersialkan di MPOB ataupun MPOB belum ada teknologi tersebut. Kita juga membuka peluang kepada pihak-pihak yang berminat untuk menghubungi MPOB. Kita ada pengalaman sebelum ni lah, mungkin ada syarikat yang berminat, kita datang dan kita akan satukan atau mendapatkan beberapa pegawai kami yang berkaitan, yang punya kepakaran untuk melakukan formulasi dan seterusnya menghasilkan produk yang diinginkan oleh pihak yang berminat tadi dan seterusnya membantu mereka untuk memasarkan produk tersebut. Jadi memang kita pelbagaikan kita punya bantuan dan apa yang penting ialah kita nak meningkatkan downstream ataupun peningkatan kita panggil nilai tambah lah daripada industri sawit ni. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Semestinya MPOB mengamalkan dasar pintu terbuka Doktor kepada PKS untuk hadir untuk bekerjasama dalam pelbagai teknologi berkait dengan sawit. Seterusnya soalan kepada Encik Rizal. Kerajaan tidak pernah meminggirkan PKS apabila pengumuman berkenaan bantuan dibuat sepanjang negara dilanda pandemik COVID-19. Pada pendapat Encik Rizal, adakah bantuan-bantuan ini efektif? Okey. Seperti kita tahulah, pandemik COVID-19 ni bukanlah sesuatu yang boleh dijangka dan ianya datang dalam keadaan yang sangat cepat dan memberi impak yang sangat besar bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan kita juga perlu faham yang kerajaan mengambil kira banyak aspek sebelum sebarang bantuan disalurkan. Dan bagi tahun lepas dan juga pada tahun ini kerajaan telah memberi ataupun menawarkan bantuan dari 8 pakej rangsangan ekonomi kepada rakyat Malaysia serta PKS di luar sana, yang mana sejumlah lebih daripada almost about 500 bilion ringgit telah diperuntukkan di bawah 8 pakej rangsangan tersebut, start daripada prihatin sampailah sekarang kepada pemulih. Dan bagi memastikan bukan saja PKS seperti saya nyatakan tadi, tapi juga rakyat seluruh Malaysia supaya tidak terjejas berikutan dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan dalam mengekang virus COVID-19 ini. Kalau nak dicongak ataupun ditengok dan dihalusi, kita telah menganalisa daripada jumlah tersebut 107.4 bilion ringgit telah diperuntukkan daripada 8 pakej rangsangan ekonomi tersebut khusus untuk PKS. Dan dengan adanya bantuan seumpama ini, pakej-pakej serta program-program sedia ada di bawah agensi-agensi kerajaan termasuk SME Corp, ia akan meringankan lagi beban kewangan pemilik perniagaan, iaitu PKS dan usahawan di luar sana, untuk mereka meneruskan perniagaan mereka, dan ada yang mungkin memulakan kembali perniagaan mereka. Dan dengan menggunakan peruntukan ataupun bantuan ini, bolehlah mereka buat dengan baiklah dia punya perniagaan tu. Dan tidak dapat dinafikan juga ada yang berpendapat bantuan kewangan sebegini bersifat sementara dan tidak menyelesai masalah yang dihadapi oleh PKS, tapi ianya sedikit sebanyak mampu memberi ruang kepada PKS untuk lebih kreatif di dalam mengemudi perniagaan mereka dan meneroka peluang perniagaan sementara negara masih lagi memerangi COVID-19. Dan kita boleh nampak bantuan-bantuan ini memang efektif, terutamanya bila dibuat kajian oleh kementerian kami, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Rata-rata atau umumnya menyatakan bantuan seumpama moratorium sangat diperlukan. Bantuan geran khas prihatin pun mempunyai populariti yang tinggi. Begitu juga dengan PSU, program subsidi upah, wage subsidi. Begitu juga dengan subsidi dan ribat elektrisiti dan juga pembiayaan pinjaman mudah dan geran-geran pembangunan yang dinyatakan tadi. Jadi memang efektif dan permintaannya tinggi, cuma kepada usahawan dan PKS, mereka perlu tahu bagaimana untuk mendapatkan bantuan tersebut dan memohon supaya mereka tidak tercicir. Dengan itu
pergi layarlah kepada My Assist MSME untuk mendapat khidmat nasihat daripada business counselor kami, ini kaunselor perniagaan SME Corp, untuk mengetahui apakah bantuan-bantuan yang ada untuk mereka. Ya. Terima kasih. Terima kasih Encik Rizal. Kepada PKS di luar sana, sila gunakan platform My Assist daripada Business Counselor SME Corp, kerana di sana mereka boleh mendapatkan segala maklumat yang diperlukan. Semestinya peruntukan hampir 107.4 bilion boleh dimanfaatkan kepada semua PKS semasa negara dilanda pandemik COVID-19. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dekat chat box ni, soalan bertalu-talu menanyakan soalan, moderator akan cuba pick up soalan yang relevan dan sesuai. Okey, ni soalan seterusnya saya nak ajukan kepada yang berusaha doktor. Ada soalan berbunyi, saya kurang jelas, produk yang dikomersialkan adalah produk sedia ada dibangunkan oleh MPOB atau produk baru hasil penyelidikan pihak luar? Okey, terima kasih kepada tuan atau puan yang bertanya tadi. Untuk makluman, semua teknologi yang kita perkenalkan adalah teknologi yang telah pun dihasilkan oleh MPOB. Jadi memang semua adalah teknologi kami. Kami tak akan mengkomersialkan teknologi milik pihak lain lah. Seperti saya sebut tadi, semua teknologi kami, dan kami juga bersedia untuk bekerjasama dengan pihak SME di luar sana yang mungkin ada produk-produk tertentu lah yang pada anggapan mereka mungkin MPOB dengan kepakaran yang ada boleh membantu. InsyaAllah kami juga akan bersedia untuk melihat teknologi tersebut dan cuba menggunakan kepakaran kami untuk membantu membangunkan teknologi berkenaan lah. Walau bagaimanapun kami memberi keutamaan untuk teknologi yang telah pun kami bangunkan, dan kami akan membantu untuk pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghasilkan dan seterusnya mengkomersialkan produk tersebut. Terima kasih. Terima kasih doktor atas penjelasan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan ambil 3-4 soalan lagi daripada media sosial. Untuk soalan kepada Encik Rizal, soalan daripada Encik Fahmi, saya dari koperasi, adakah boleh memohon dana dari SME Corp ini, dan sekiranya boleh, bagaimana cara nak memohon bantuan tersebut? Okey, koperasi merupakan satu entiti perniagaan lah. Kita boleh describe as like that. Dan di bawah Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi, memang kita ada satu agensi yang take charge lah untuk koperasi, iaitu SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan saya pasti di bawah program-program dan inisiatif-inisiatif oleh SKM boleh membantu koperasi sebab mereka pun mempunyai dana yang tertentu untuk membantu koperasi. Untuk SME Corp, kita boleh membantu ahli-ahli koperasi yang mempunyai perniagaan masing-masing. Maksudnya kita akan bantu ahli-ahli koperasi ini sekiranya mereka mempunyai seperti yang saya nyatakan tadi lah, syarat-syarat asas tadi tu, yakni register dengan SSM, ya, mempunyai lesen perniagaan dan mempunyai syarikat ataupun entiti perniagaan tersendiri, ya. Dengan itu tidak ada menjadi masalah untuk kita menolong ahli koperasi yang berstatuskan mempunyai entiti perniagaan, ya. Tetapi kalau koperasi itu sendiri, yang tu kena minta ataupun kan pergi hubungi dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ataupun ada lagi satu entiti dipanggil Institut Koperasi Malaysia, yang lebih orang cakap more holistik lah dari segi bantuan kepada koperasi-koperasi di Malaysia ini. Terima kasih Encik Rizal di atas penjelasan tadi. So mungkin koperasi ada dia punya institusi yang memberikan dana, Encik Rizal, betul? Kalau tak salah. Seterusnya saya nak ajukan soalan kepada Dr. Parvez. Ada satu soalan yang menarik ni pada pandangan saya. Mampukah MPOB mewujudkan R&D untuk hasilkan enjin yang boleh gunakan minyak sawit secara terus sebagai bahan api? Sebenarnya teknologi ataupun enjin untuk menggunakan minyak sawit terus ni, teknologi telah pun ada. Sebenarnya kita ada bukan dihasilkan oleh MPOB tapi oleh pihak Mercedes-Benz. Mereka telah di Germany, mereka telah menghasilkan satu enjin jenama Elsbert.
Dan pada satu masa saya ingat dalam tahun 90-an memang di MPOB kita ada beberapa buah kenderaan termasuk beberapa kita panggil pihak industri pernah menggunakan enjin tersebut, di mana enjin ini kita masukkan minyak masak. Minyak masak yang dalam kalau beli minyak masak yang 5 liter tu yang sekarang dah disubsidikan RM29.70 tu, masukkan dalam enjin tu jalanlah. Kalau waktu sejuk tu dia hanya menggunakan diesel sedikit saja. Di waktu pagi sekiranya minyak masak kita ni kalau mungkin di Cameron Highland ke kalau sejuk, mungkin minyak tu membeku. Dalam masa 10 atau 15 saat dia akan gunakan diesel, kemudian dia akan beralih kepada minyak sawit. Dan bila mana kenderaan ini bergerak, dia baunya macam bau kita menggoreng makanan lah. Dia kena bau minyak goreng lah senang cerita. Itu teknologi yang bukan kita hasilkan, tapi kita pernah melakukan kajian di mana minyak sawit boleh digunakan. Apa yang kita telah hasilkan, yang MPOB telah hasilkan ialah biodiesel. Minyak sawit telah pun kita tukarkan kepada teknologi kita panggil methyl ester kita hasilkan menukarkan minyak sawit kepada methyl ester yang bersamaan dengan diesel. Itu teknologi yang telah kita hasilkan lebih daripada 20 tahun yang lepas dan alhamdulillah kini telah pun berada di pasaran. Sebenarnya kalau pengguna kenderaan diesel untuk makluman buat masa ni semua diesel kalau kita menggunakan Euro 2 ia telah pun diesel tersebut mengandungi 10% biodiesel sawit. Kalau kita yang menggunakan Euro 5 teknologi yang lebih baru 7% atau B7 atau 7% biodiesel telah pun ada dalam diesel tersebut. Kalau kita pergi ke Langkawi dan Labuan dan mungkin sebahagian besar Sarawak telah ada 20% minyak sawit ataupun biodiesel sawit dalam diesel yang kita gunakanlah. Itu yang boleh saya komen. Jadi segi enjin untuk menghasilkan tadi memang tak ada lagi lah. Okey, terima kasih Doktor atas penjelasan tadi. So soalan yang seterusnya kepada Encik Rizal, adakah permohonan BIP dari SME Corp masih dibuka? Okey, buat masa ni memang masih dibuka walaupun mungkin because program BIP ni memang popular lah among Bumiputra Enterprise. Sekiranya walaupun kita memang ada setiap tahun dana ni. Jadi kalau katakan tahun ni tak dapat, tahun depan pun ada. Ya, tapi buat masa ni masih lagi dibuka. InsyaAllah bolehlah hubungi kami ya untuk mendapat maklumat ataupun mengetahui berkenaan dengan elemen-elemen yang terdapat di dalam program BIP ni lah. Terima kasih Cik Rizal atas penjelasan tadi. Saya rasa satu soalan terakhir lah daripada kedua-dua panel. Saya tujukan kepada Dr. Parvez. Soalannya berbunyi, kami sebuah syarikat trading, company 5 tahun, banyak membuat pemasaran produk berasakan sawit ke pasaran dunia dan platform B2B Alibaba.com dan GoWorldBusiness.com. Bagaimana boleh kami dapat grant MPOB di dalam mengkomersialkan di masa hadapan? Okey, terima kasih pada yang bertanya ya. Kalau grant untuk buat masa ni memang kita tidak ada menyediakan grant lah untuk tujuan pemasaran dan sebagainya. Cuma kalau mungkin saya rasa mungkin pihak SME Corp mungkin Cik Rizal boleh komen kat situ sekiranya ada yang sesuai. Cuma kalau boleh saya dibenarkan oleh pihak panel moderator, kalau saya boleh mengambil masa sedikit lah, mungkin dalam masa 2 minit, sebab saya sempat tengok juga soalan dalam online tadi ni. So ada 2 soalan, satu berkenaan dengan SKIDIC skim diskaun cantas. Ada yang bertanya, sebenarnya saya melihat juga Q&A tadi dan ada sebahagian saya telah jawab secara online. Dan satu ada pertanyaan berkenaan dengan SKIDIC atau skim diskaun cantas. Untuk makluman, kita masih lagi membuka skim diskaun cantas ini dan buat masa ini kita ada peruntukan lebih kurang 1,000 unit lagi lah. Jadi pada mereka yang di luar sana yang berminat, bolehlah menghubungi MPOB untuk dapat tunas kami lah di mana-mana untuk memohon peruntukan untuk atau memohon bantuan skim diskaun cantas lah yang bernilai RM1,000 lah. Di mana mungkin harga cantas tu RM3,000 atau RM4,000, RM1,000 akan dibiayai melalui skim ini. Dan yang keduanya adalah saya rasa ada satu soalan yang bertanya berkenaan dengan skim
integrasi ternakan dan tanaman ya. Untuk buat masa ni baru ini kita telah pun mendapat balik dana dan kita sekarang ni membuka permohonan untuk skim integrasi ternakan dan tanaman. Yang pertama ialah tanaman ya. Ini lebih kepada kebun kecil yang memulakan atau baru membuat tanaman barulah, tanam semula, di mana kita menyediakan bantuan sehingga RM3,000 lah untuk tanam ataupun integrasi dengan pokok pisang, ataupun RM7,000 untuk integrasi pokok nanas untuk 1 hektar. Ini yang kita masih buka dan boleh menghubungi pejabat-pejabat tunas MPOB. Dan begitu juga untuk integrasi, kita tidak lagi menyediakan integrasi ternakan untuk kambing atau lembu. Buat masa ini kita lebih memfokuskan untuk integrasi dengan ayam ngampung atau ayam daging dan juga ayam itik penelur lah. Jadi kita ada menyediakan. Jadi untuk ini kita menyediakan sehingga RM15,000 lah ringgit bantuan untuk integrasi ini, yang mana ia melibatkan lebih kurang 3,500 lah untuk penyediaan kandang dan sebagainya, dan selebihnya lebih kurang 11,000 adalah untuk mereka membeli benih, membeli induk dan seterusnya, makanan dan juga ubat-ubatan lah. Jadi pihak-pihak yang berminat, kebun kecil bolehlah menghubungi MPOB untuk mendapatkan maklumat lanjut dan memohon. Dan walau bagaimanapun kita hanya menghadkan kepada kita panggil pekebun kecil yang mempunyai kawasan tanaman maksimum 6.5 hektar sahajalah. Itu sahaja. Terima kasih Cik Syed. Tambahan untuk pada yang bertanya lah. Terima kasih. Terima kasih kepada Doktor di atas jawapannya sebentar tadi, penjelasan. Soalan terakhir kepada Encik Rizal. Adakah aplikasi MyAssist MSME Portal boleh dilayari 24 jam ataupun ada masa-masa tertentu? Cik Riza mute. Boleh unmute tak? Okay, sorry. Okay. Maaf saya lupa nak unmute tadi. Okay, berkenaan dengan portal MyAssist MSME ini, sama ada boleh dilayari selama 24 jam ataupun ada masa-masa tertentu. Okay, di bawah dalam portal MyAssist MSME ini kita mempunyai modul ataupun elemen-elemen yang tertentu. Dan ada yang boleh dilayari 24 jam. Umpamanya maklumat-maklumat ataupun informasi-informasi di dalam portal tersebut. Maksudnya kita klik untuk mendapat tahu berkenaan dengan program-program tertentu yang telah diletakkan di dalam portal tersebut, bolehlah kita baca direct. So yang tu memang boleh layari. Tapi ada juga feature seperti MashMe, Meet Me. Meet Me adalah satu platform temu janji untuk berbincang dan menemui kaunselor perniagaan secara dalam talian. Yang tu mengikut slot. Maksudnya dia kena buat temu janji, ada masa-masa tertentu, dan buat masa ini hanya hari bekerja lah yang kita buat. Daripada pukul, biasanya kita start daripada pukul 9 sampai pukul 5. So slotnya selama 20 minit satu slot, boleh pilih mana-mana slot untuk menemui dan berbincang bersama dengan business counselor kita. Yang tu memang tak boleh 24 jam lah. Itu because diorang pun ada kerja hakiki dan juga kena ada slot-slot masing-masing. So yang tu mengikut hari bekerja. Begitu juga dengan MashMe. For example, MashMe adalah platform padanan perniagaan untuk menghubungkan PKS dan juga pihak-pihak tertentu seperti GLC, multinational, firma-firma antarabangsa, dan juga untuk menghubungkan sesama PKS untuk beli dan jual produk dia. Supply and demand will happen there. Yang tu pun bukan 24 jam lah. Boleh layari, tapi ada temu janji slot-slot tertentu, dibuka setiap hari, tetapi biasanya hari bekerja lah. Jadi ada elemen yang 24 jam, ada elemen yang mengikut slot-slot yang kita telah berikan. Tetapi slot-slot seperti soal usahawan, contohnya. Soal usahawan merupakan satu slot yang mana kita mempunyai
interaksi ataupun kita share the best practices of SMEs ataupun usahawan. Mereka ada video mereka tertentu, yang tu mungkin boleh tengoklah 24 jam sebab dia macam YouTube kan. Kita klik YouTube, you can watch the recorded one every now and then. Yang tu boleh. Jadi layari My Assist MSME, saya rasa senang je. Dan registerlah dengan My Assist MSME supaya kita dapat satu pengkalan data untuk usahawan dan juga PKS. Sekiranya ingin bertanya dan membuat temu janji, lebih senang. Jadi dia senang, dia nak daftar seperti biasa, masukkan email address dan password dan juga beberapa soalan yang ringkas untuk kita register kepada pengguna-pengguna ataupun pengunjung-pengunjung My Assist MSME. Lagi satu, kita ada juga platform e-pameran. Bermaksud baru-baru ni kita adakan Minggu PKS Kebangsaan 2021 yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri. Jadi kita buat kali ini Minggu PKS secara maya. Bermaksud e-exhibition atau expo yang kita buat ada booth ataupun gerai-gerai maya yang disertai oleh PKS. Maka mereka boleh mempamerkan barangan mereka dan perkhidmatan mereka dan menjualkan barangan mereka melalui e-exhibition ataupun e-pameran tersebut. Tapi kita tak buat sepanjang hari lah yang ni ataupun sepanjang masa. Sebabnya ia melibatkan masa dan juga kos. Masa untuk PKS tersebut duduk di gerai masing-masing. Walaupun secara virtual, they have to be there. Sekiranya ada pertanyaan, mereka kena jawab. Kalau ada chat untuk berchat, mereka kena jawab lah. So sebab tu dia ada buat Minggu PKS, kita buat seminggu. Tapi baru-baru ni kita lanjutkan e-pameran tersebut kepada 1 bulan. Semalam baru habis, baru tamat e-pameran tersebut. Jadi kalau pengunjung nak pergi ke Terengganu, nak dapatkan kereput leko, boleh pergi ke e-expo tersebut, order online, sama ada melalui cara pengorderan dia, ada e-payment system. Kalau tak ada, boleh WhatsApp, boleh dapatkan nombor mereka boleh hantar. I mean, there is a avenue lah untuk hubungkan pelanggan dan juga PKS supaya PKS boleh membekalkan barangan-barangan negeri-negeri ini kepada PKS, terutama sekarang kan. I mean, kita tak boleh merentas negeri. Jadi kita boleh merentas negeri secara maya melalui My Portal, My Assist MSME. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Rizal. Ya, sangat menarik e-pameran semasa wabak COVID-19 ni. Kita perlu adaptasi dengan norma baru. Pameran menggunakan secara maya, Cik Rizal, dari seluruh negeri. Produk-produk kita boleh lihat di e-pameran. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih di atas penjelasan panjang lebar daripada kedua-dua panel sebentar tadi. Kita telah hampir ke penghujung program webinar pada petang ini. Sebelum kita melabuhkan tirai, saya ingin memberi peluang kepada kedua-dua ahli panel untuk memberikan atau rumusan selama 1 minit. Kita persilakan Encik Rizal Naini untuk memberikan rumusan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Syed. Okey, saya punya kata-kata akhirlah, rumusan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan tadi. Biasanya I think the more important thing is about the current situation lah. Bermaksud peperangan terhadap wabak COVID-19 ni masih berlangsung dan kita juga masih berperang untuk memastikan ekonomi, pendapatan, kesihatan, juga pendidikan setiap rakyat Malaysia tidak tersasar jauh dari landasan asalnya. Harapan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya PKS lah, usahawan-usahawan di luar sana, terus kuat dan tidak berputus asa dalam menjalankan perniagaan. Dan saya pasti dan saya yakin sudah tertanam di dalam DNA seorang usahawan tu atau PKS untuk terus berjuang dan tidak mudah putus asa. Memang banyak kesan yang kita ketahui daripada PKP dan juga wabak ini, dan saya juga menyerulah kepada semua usahawan dan PKS untuk berhubung dengan Kaunselor Perniagaan SME Corp Malaysia melalui portal My Assist MSME untuk mendapatkan khidmat nasihat atau berbincang tentang bantuan serta inisiatif yang mampu memberi manfaat kepada perniagaan mereka.
Dan saya juga ingin menekankan di sini juga adaptasi teknologi dan pendigitalan sekarang menjadi norma baru perniagaan. Jadi dapatkan ilmu sertai latihan-latihan yang tertentu untuk kita mendapat ilmu, mendapat pengetahuan berkenaan dengan modaliti baru ini untuk kita terus berdaya saing dan kekal relevan dalam perniagaan. Dan juga adakan juga pelan luar jangka, yakni contingency plan. Banyak saya bagi tahu kepada PKS dan usahawan, kita tak jangka pandemik COVID-19 ni berlaku semasa akhir tahun 2019, awal tahun 2020, berterusan hingga ke sekarang dah 18 bulan atau lebih. Ya. Maka dengan adanya pelan luar jangka ataupun contingency plan ini, sedikit sebanyak PKS atau usahawan bersedia what will be the next plan of action untuk mereka. Dan akhir kata saya juga ingin memberi nasihatlah untuk jaga kesihatan, ya, dan juga supaya kita dapat bertahan dalam peperangan menentang wabak COVID-19 ni merupakan satu ujian yang besar. Dengan itu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua, terutamanya kepada Dr. Parvez, ya, selaku Ketua Pengarah kepada MPOB, ya. Terima kasih atas kolaborasi ini dan saya rasa mungkin kita boleh teruskan lagi insya-Allah. Dan harapnya pendengar dan juga penonton dan usahawan-usahawan dan PKS di sana dapat sedikit ilmulah daripada kami untuk mereka bersiap siaga dalam perniagaan masing-masing, khususnya dalam topik kita kali ini untuk industri sawit, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Encik Rizal Naini di atas pesanan sebentar tadi. Seterusnya saya persilakan Dr. Ahmad Parvez untuk memberikan sepatah dua kata. Okay, terima kasih. Syed. Okay, pertamanya lah saya mengambil kesempatan lah mengucapkan banyak terima kasih kepada Encik Rizal dan SME Corp yang menjadi rakan samalah untuk kita membantu mengkomersialkan teknologi MPOB. Saya rasa kerjasama yang telah wujud selama 2 tahun ni insya-Allah saya nampak dapat kita perkukuhkan lagi dan kita nampak alhamdulillah banyak kesannya lah kepada masyarakat, khususnya kepada PKS. Dan saya juga mengambil kesempatan ini juga pertamanya mengucap terima kasih pada semua peserta yang menghadiri. Saya dipahamkan tadilah daripada Cik Syed tadi lebih kurang 400 orang lah yang menyertai webinar kita, sama ada melalui Zoom ataupun melalui FB. Dan dan terima kasih juga kepada mereka yang ramai yang bertanya melalui media sosial tadi, dan kami minta maaf lah mungkin sebahagian yang kami tak dapat jawab, tapi oleh kerana saya pastikan sekretariat sebelum menutupkan Zoom ni tolong tengok, jawab sekurang-kurang pun kita bagi alamat email kita agar mereka dapat menghubungi dan kita tak nak menghampakanlah mana-mana pihak. Saya pun sempat jugalah banyak juga saya jawab tadi untuk memastikan bahawa semua pihak yang memberi kerjasama bersama dengan kita pada hari ini mendapat jawapan dan berpuas hati. Dan saya menyerulah kepada semua pihak, khususnya PKS yang berada di luar sana, seperti mana yang kami telah di pihak MPOB, kita menyediakan pelbagai teknologi-teknologi yang mudah untuk dikomersialkan, yang mana kita boleh menambah nilai produk-produk hasilan tempatan menggunakan minyak sawit yang kita hasilkan di dalam negara sendiri, dan kita perkembangkan untuk produk-produk nilai tambah menggunakan hasil teknologi MPOB. Dan produk-produk ini banyak yang kita boleh sama ada pasarkan di dalam negara atau apatah lagi untuk dieksportkan. Dan seperti mana Cik Rizal sendiri juga telah menyatakan bahawa dana-dana yang ada, jadi alhamdulillah saya rasa kami di pihak MPOB dengan kerjasama ini kita dapat selain daripada kami mewar-warkan membantu pihak PKS untuk menggunakan teknologi kami, alhamdulillah pihak SME Corp juga dapat membantu dengan keadaan untuk membantu supaya dana dan sebagainya dapat disalurkan supaya PKS kita dapat menjana pendapatan dan mempergiatkan dan juga menambahkan lagi hasil nilai tambah daripada industri sawit inilah. Dan apatah lagi dalam keadaan pandemik COVID ni lah, saya dipahamkan hari ini pun nilai ataupun kes terus melonjak, lebih 20,000 telah pun dicatatkan pada hari ini kes positif, dan ini mestinya lah
banyak memberi kita panggil apa ni tekanan lah kepada kita, khususnya industri di luar kan, ramai yang banyak industri yang tidak dapat berperanan ataupun dapat beroperasi disebabkan kita masih lagi berada dalam plan PPN satu, especially kalau di Selangor kita masih lagi di fasa 1. Dan itulah sekali lagi lah saya mengambil kesempatan ini menyeru pada pihak PKS di luar sana, pihak-pihak yang mendengar untuk mengambil kesempatan untuk menghubungi MPOB melalui pelbagai cara. Sekurang-kurang bolehlah email kepada general general@mpob.gov.my. Saya harap pihak sekretariat dapat menunjukkan kita punya website dan hubungi website MPOB, hubungi kami. InsyaAllah kita akan bermula mengenali dan kita akan seterusnya mengambil dari situ untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenali lebih lanjut, dan juga kami dapat membantu untuk tuan-tuan dan puan-puan mengkomersialkan teknologi ini dan seterusnya meningkatkan kita panggil kelestarian industri sawit ini sekian. Ini sendiri. Okay. Dengan itu saya ucap terima kasih pada semua yang bersama-sama dengan kami pada petang ini, dan juga pihak SME Corp jugalah atas kerjasama yang telah dijalinkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selaku moderator mewakili kedua-dua agensi MPOB dan SME Corp Malaysia mengucapkan berbanyak terima kasih kepada barisan panel jemputan, semua rakan-rakan maya usahawan yang telah meluangkan masa menyertai program pada petang ini. Daripada maklumat yang disampaikan oleh ahli panel, diharapkan penggiat PKS dapat merebut peluang yang tersedia. Marilah sama-sama kita berdoa juga agar wabak COVID-19 yang melanda negara akan segera pulih, seterusnya akan dapat meningkatkan semula prestasi PKS untuk lebih maju. Sedikit makluman, bermula pada bulan hadapan, pihak penganjur akan mengadakan 3 lagi sesi webinar yang akan membicarakan pelbagai topik yang menarik khusus berkaitan teknologi. Penganjur juga akan menjemput agensi seperti MTDC, Magic, bank dan sebagainya untuk bersama-sama berkongsi maklumat berkaitan lanskap pengkomersialan teknologi berasaskan sawit. Tuan-tuan boleh refer pada slide di paparan. Stay tune dan sentiasa berada di media sosial FB MPOB kerana pelbagai info akan diwawarkan melalui FB tersebut. Untuk itu, sehingga berjumpa lagi pada siri webinar yang akan datang, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang turut serta dalam program pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sebelum tu, Cik Rizal dan Dr. Parvez boleh onkan kamera. Okey. Okay. Mungkin sekretariat boleh bantu. 3, 2, 1. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cik Rizal Naini dan juga Yang Berusaha Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Assalam.